Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Sebenarnya Helina ya. Hari ini berbaki satu hari saja lagi untuk kita menuju ke PRN 6 negeri pada esok. Betul, dan persiapan anda semua, ada yang dah balik kampung, ada yang sedang merancang ni perjalanan, rancang pukul berapa mereka nak turun mengundi dan sebagainya. Dan saya kira ini antara usaha ataupun yang boleh kita lakukan untuk negeri kita dan kerana kita sayangkan negara kita. Ya, ini adalah merupakan sebahagian daripada menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang baik. Okey, dan seperti biasa ya, hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita topik kita agak-agak santai lah. Betul. Lebih kepada keagamaan, lebih kepada bagaimana nak mendidik diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Betul. Ini sebenarnya sangat bagus. Saya suka topik-topik begini. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni kan leka lalai, ada yang tersasar ke mana, dan inilah jalan untuk kita perbetulkan diri kita dengan topik-topik yang sebegini. Betul. Sebenarnya kita ni memang manusia, iman kita naik turun. Betul. Dan kadang-kadang memang kita memerlukan teguran dan sebagainya. Dan untuk penonton Apa Khabar Malaysia kali ini, kita akan bersama dengan tetamu kita untuk bercerita tentang bersangka baik dengan Allah sebentar saja lagi. Dan tetapi sebelum itu kita nak berikan kepada anda semua perkembangan dalam negara, dan bersempena dengan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan tahun ini, ada beberapa sekelintir daripada kita melakukan aktiviti berbasikal klasik sejauh 10 km di sekitar Sungai Dua di Pulau Pinang. Aktiviti ini dilakukan bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan menghayati erti kemerdekaan. Malah kumpulan individu yang diwakili oleh 30 orang ini turut mengenakan busana Melayu lama, dan basikal juga dihiasi dengan jalur gemilang seakan-akan mengimbau kenangan lepas. Dan salah seorang penganjurnya iaitu Encik Ahmad Fauzi Ismail, 62 tahun, memiliki lebih 40 basikal klasik yang dibeli sejak tahun 1990-an dan kesemuanya masih boleh ditunggang dengan baik. Dan beliau berkata kayuhan ini adalah untuk membangkitkan nostalgia kemerdekaan dan menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan orang ramai. Dan katanya juga mereka yang menyertai kayuhan itu terdiri daripada penduduk sekitar, dan paling jauh adalah di Bayan Lepas serta Balik Pulau. Semuanya berada di Pulau Pinang kan. Dan Ahmad Fauzi juga yang merupakan bekas pekerja kilang itu berkata koleksi basikal klasiknya dikeluarkan pada tahun 1940-an dan 1960-an. Itu berapa lama basikal-basikal klasik yang disimpan oleh Encik Ahmad Fauzi. Dan mungkin ini juga adalah satu cara untuk beliau dan rakan-rakan menginterpretasikan rasa semangat kepada jiwa dan juga negara. Sebenarnya saya tengok itu menarik kan. Dia kepada mengimbau kembali memori untuk lebih menghargai kemerdekaan negara. Bagaimana orang-orang dulu tu begitu bersusah payah sekali nak mencapai kemerdekaan seperti apa yang kita nikmati hari ini, kebebasan hari ini. Dengan kenikmatan hari ini adalah daripada usaha dan juga tumpahnya darah dan juga peluh mereka. Dan sama-sama kita hargainya. Dan ini antara mungkin laporan yang kita nak kongsikan juga, di mana di Sarawak ya, antara kes rabies yang tertinggi sekali dilaporkan, dan sebanyak 15 kes jangkitan rabies turut dilaporkan membabitkan di kalangan manusia sejak 1 Januari hingga 7 Ogos lepas, dengan 13 daripadanya menyebabkan kematian. Ini adalah antara perkara yang perlu memberi fokus dan dipertimbangkan, di mana Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak berkata jumlah kes dalam tempoh itu menunjukkan peningkatan ketara sebanyak 87.5% berbanding tempoh yang sama tahun lepas, iaitu 7 kes telah pun dilaporkan. Kumulatif kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak dilaporkan semenjak wabak tersebut diisytiharkan pada Julai 2017 hingga kini adalah sebanyak 70 kes, dengan 63 daripadanya membabitkan kematian. Daripada keseluruhan jumlah kes setakat tahun ini, 5 daripadanya dilaporkan di bahagian Sibu. Serian adalah 4, bahagian Kuching 3 kes dilaporkan, bahagian Bintulu 2, dan satu lagi
menjadi kes di bahagian Samarahan. Susulan peningkatan kes rabies ini, orang awam diminta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan di klinik pasca gigitan yang telah pun ditubuhkan di 64 kemudahan kesihatan awam dan 29 fasiliti swasta di seluruh negeri selain 11 hospital untuk memberikan suntikan rabies. Sebenarnya suntikan rabies ni tak boleh dipandang mudah ya apabila seseorang itu telah pun digigit oleh anjing liar. Khasnya perlulah segera ke hospital terdekat ataupun klinik kesihatan bagi mendapatkan bagi mendapatkan vaksin ataupun memberikan suntikan rabies ini supaya mengelak daripada kejadian yang tidak diingini berlaku. Itu yang pasti. Betul, dan untuk perkembangan lanjut ataupun berita seterusnya anda boleh saja ke bernama.com, dan untuk itu kita juga akan melihat laporan cuaca untuk hari ini dan bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman. Kerajaan bercadang untuk menyediakan dana bagi membantu menaikkan gaji pekerja di Malaysia sebagai usaha membantu meringankan beban kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan di peringkat Jemaah Menteri selepas mengambil kira situasi di mana syarikat yang mengaut keuntungan hingga RM1 bilion namun gaji pekerja mereka masih tidak dinaikkan. Menurut Perdana Menteri, perkara itu kini di peringkat akhir kajian. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata cadangan itu akan membantu menaikkan gaji pekerja dari RM2,000 ke RM2,200 dari dana yang disediakan kerajaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain dilantik sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang baharu berkuat kuasa 30 Ogos ini. Perkara itu dimaklumkan oleh PDRM menerusi satu kenyataan malam tadi. Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM SCP A. Skandar Guru berkata, jawatan lama Datuk Seri Muhammad Suhaili akan disandang oleh Timbalan Pengarah Pematuhan Standard, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Selain itu, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pemalsuan, Pelaburan Bersindiket, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang dengan memangku pangkat DCP. Komandan Pusat Kelatihan Polis Pulapol Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Nordin, dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Pahang dengan memangku pangkat DCP. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kedah SAC Al-Zafni Ahmad pula dilantik sebagai Setiausaha PDRM Urus Setia Pejabat Ketua Polis Negara dengan memangku pangkat DCP. Polis Diraja Malaysia terima 1,524 laporan melibatkan kesalahan pilihan raya negeri di 6 negeri bagi tempoh 29 Julai hingga 8 Ogos lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, daripada jumlah itu 629 laporan diterima di Selangor, diikuti Terengganu 289, Kedah 249, Kelantan 213, Negeri Sembilan 111 dan Pulau Pinang 33. Sejumlah 103 kertas siasatan telah dibuka membabitkan 26 di Selangor, Kedah 23, Pulau Pinang 16, Terengganu 15, Negeri Sembilan 14 dan Kelantan 9. 4 tangkapan telah dibuat pasukan Op Cantas Polis Diraja Malaysia PDRM membabitkan warga tempatan. Menurutnya, daripada 4 tangkapan itu, 1 kes telah dituduh mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiksaan, 2 kes disiasat di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiksaan
dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan serta 1 kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Kes yang banyak berlaku adalah kes khianat lah. Poster-poster. Lepas itu satu lagi kes yang isolated case tu yang di Kedah tu masa penanaman calon dia punya drone jatuh atas kepala orang. Yang tu kita di bawah Seksyen 325 lah. Selain daripada itu cuma ada satu saja 3R yang kita buka. Dalam pada itu, Tan Sri Razarudin berkata, 13 kertas siasatan turut dibuka membabitkan kes fitnah dan kenyataan sumbang serta jelik melalui media sosial. Untuk itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan sebagai umat Islam kita dituntut untuk sentiasa berfikiran positif dan juga tidak pernah putus asa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah berdasarkan kepada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kalau sangkaan itu baik, maka baiklah yang terjadi, dan kalau sangkaan itu buruk, dan makanya buruklah yang terjadi. Itulah kita selalu dengar, Helena. Betul. Apa-apa orang selalu cakap, fikir yang baik-baik saja. Kalau kita fikir yang buruk, ia akan memberi refleksi yang buruk. Dan untuk topik pada hari ini, kita nak bercakap mengenai bersangka baik dengan Allah. Subhanallah, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pencipta yang Maha mencipta segala kejadian yang ada di langit dan di bumi dan di alam semesta. Dan untuk pada topik hari ini, kita nak memperkatakan topik yang begitu menarik sekali untuk kita lebih mengenali diri kita sebenarnya, untuk kita belajar mensyukuri akan kehidupan. Bersama dengan tetamu kita adalah seorang penceramah yang begitu terkenal, iaitu Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat ya hendaknya. Sihat, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ustaz, selalunya kita ni sentiasa dididik untuk bersangka baik dengan Allah ya dalam apa jua keadaan yang berlaku. Dan kenapa perlu kita sentiasa bersangka baik itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tak tahu. Jadi apa yang berlaku kepada kita, Allah saja yang tahu. Dan Allah ni pula Maha baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Maha baik, Allah bukan jahat. Jadi Allah tak akan buat jahat pada kita. Allah bukannya jahat, jadi Allah buat baik. Bila Allah kata dia baik, dia baiklah. Maka apa yang berlaku kepada kita, itulah yang terbaik kepada kita. Masalah kita sekarang ni, kita nak apa yang kita nak. Kita tak nak apa yang Allah nak. Sepatutnya kita didik diri kita, buat apa yang Allah nak, terima apa yang Allah bagi, redha kalau Allah tak bagi, sebab itulah yang terbaik pada kita. Dan Allah Maha mengetahui, ada sebab dia bagi, ada sebab dia tak bagi. Simple je hidup kita. Betul. Dan Ustaz, kalau kita lihat kadang-kadang ada bila kita ditimpa ujian dan sebagainya, kita mudah menyalahkan takdir, menyalahkan mengapa kita yang diuji dan sebagainya. Namun untuk kita membezakan antara ujian itu dengan azab pula, bagaimana Ustaz? Baik, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Manusia mesti diuji. Jadi nombor satu kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Dan kamu semua akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kematian, kesusahan, hilang harta benda dan kurangnya makanan. Kata Allah mesti akan diuji. Tetapi di hujung ayat itu kata Allah, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita dah Allah Taala beritahu bahawa itu akan ada ujian pada kita. Jadi enjoylah dengan ujian. Ya, enjoy dengan ujian. Masalah kita sekarang ni, kita tak enjoy dengan ujian yang sampai. Enjoy itu bukan maksudnya kita bila dapat ujian tu, bukan. Ujian di situ maknanya kita hayati hikmah dia, apa benda di sebalik itu. Kadang-kadang ujian yang datang pada kita merupakan satu bentuk peningkatan darjat. Kadang-kadang menghapuskan dosa. Kadang-kadang sebab engkau berdosa, aku bagikan peringatan.
Sebab kadang-kadang kita ni jauh sangat daripada Allah. Tak pernah sebut nama Allah. Sebab tu Allah bagi sakit. Bila sakit, perkataan yang paling disebut Allah. Nak bangun kursi ni pun Allah. Nak duduk pun Allah. Cuma dia sihat. Tak sebut dia. Sebab itu bila datang saja satu ujian, hayati dia, hikmah dia. Ada orang yang bila dia dapat ujian, dia sebut Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sebut Alhamdulillah tu. Jadi kalau boleh, janganlah kita menganggap semua benda yang tak elok itu itu musibah bala untuk dia orang. Tak. Kadang-kadang Allah nak bagi benda lain. Jadi bertenang dulu. Ada bala, ada ujian, ada musibah, ada penaikan darjat, ada hikmah lain Allah nak bagi. Tapi kadang-kadang Ustaz, kita tengok kan setiap kali apabila kita ingin mendekatkan diri dengan Allah, ingin membuat baik, lebih kerap lagi diuji. Betul. Itu kenapa pula kalau kita lihat mereka yang ada di antara mereka lah yang hidup tu jauh daripada Allah, tetapi hidup tu senang lenang, bahagia. Dan mungkin Ustaz boleh komen mengenainya. Baik, Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu ni dah okey dah? Bila kamu suruh aku dah beriman, aku dah orang baik. Belum, kamu akan diuji. Kalau gitu Ustaz, saya tak nak beriman lah, takut ujian. Jangan macam itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita jadi orang beriman je, ujian mesti sampai. Dan kadang-kadang kita tengok pula dia ni semayang pun tidak, mewahnya, dapat rezeki senang. Nombor ekor pun senang kena dapat dia kan. Senang pula kamu ni. Itu bukan tanda Allah sayang pada dia. Kadang-kadang itu bernama dia istidraj. Kadang-kadang istidraj. Jadi ada benda Ustaz, saya semayang, saya puasa, saya buat. Kenapa Allah buat macam ni pada saya? Ini namanya bukan baik sangka dengan Allah. Allah kadang-kadang dia nak test. Kita ni sihat, memang ke masjid. Naik motor, naik kereta ke masjid. Tiba-tiba pergi ke masjid, jatuh bilik air. Jatuh tangga masjid. Pasal masjid lah aku jatuh hari tu. Aku tak nak pergi dah. Maknanya engkau gagal. Engkau gagal memahami dia. Tapi ada orang, walaupun dia sakit, dia tetap sembahyang berjemaah. Sebab apa? Allah nak naikkan darjat dia. Jadi bila kita faham macam itu, hidup kita ni mesti ada ujian. Sebab ada orang yang bila sebut misalnya contoh kahwin. Kenapa Ustaz kami nak berbahagia, kenapa bercerai di tengah jalan? Bukan kata tengah jalan, tepi jalan pun bercerai. Bukan kata tengah je. Itulah ujian untuk awak, untuk jadikan awak lebih matang. Tak payahlah kita bila datang sedih, kenapa cerai? Dia kata tak tahulah. Tak tahulah, dos tedus tenarah. Piara-piara narah. Kan? Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan, dia merasakan bahawa hidup ni gelap. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita masalah dalam rumah tangga. Kenapa Allah bagi aku jodoh yang tak elok macam ni? Contohlah, walaupun tak ada orang sini kan. Kenapa Allah bagi jodoh yang tak baik pada saya macam ni? Kadang-kadang Allah Ta'ala nak gantikan kepada kita yang lebih baik daripada itu. Dengan sebab kita dapat yang ni, akhirnya kita bercerai. Bila kita berpisah, jadi pengalaman. Aku takkan mengulangi kesilapan yang kedua. Yang kedua, dia memberikan pengalaman. Lepas ni kalau aku jadi isteri, aku jadi suami orang lain, aku akan buat yang terbaik. Yang ketiga, dia muhasabah. Walaupun bercerai, tapi kita masih lagi ada cooling period. Kita masih ada lagi tempoh bertenang. Rehat, mungkin Tuhan nak aku muhasabah. Yang ni yang kata baik sangka. Duduk, memanglah dia tu baran. Suami aku baran, panah baran. Tapi bulan-bulan dia bagi duit. Sekarang baran tak ada, duit pun tak ada. Yang suami pula duk menung, aku pun silap baran, betul aku ni silap betul. Jadi ambil balik kebaikan daripada situ. Ambillah handphone, WhatsApp lah balik. Aku kan, isteri tengok apa orang tua ni. Kemudian dia jawablah wakalam. Contohnya kan, ingat kita tak boleh belak dia jawab contohnya gitu. Maknanya cari orang lain lah. Jadi kadang-kadang daripada kesilapan yang berlaku kepada kita, Tuhan nak bagi ilmu. Macam budak-budak yang berjalan, jatuh supaya dia boleh berlari. Jadi di situlah hikmah dia. Wallahualam. Tapi kan Ustaz, macam mana kita nak bezakan apa yang kita sedang terima ini adalah istiraj ataupun ini memang tanda Allah tu sayang kat kita lah. Baik. Kadang-kadang kita kena berhati-hati. Kita orang yang langgar hukum. Semayang tidak, judi, buat benda-benda yang Allah tak larang. Tapi kita dapat macam-macam. Patut susah hati tu. Aku ni tak pernah puasa. Tapi tiap-tiap tahun dapat kurma. Apa salah? Kena kaji tu.
Aku ni tak pernah semayang Jumaat, tak pernah semayang raya pun tak pernah. Tapi tiap-tiap tahun aku dapat bonus. Allah ni suka dekat aku ke benci dekat aku? Kadang-kadang kita doa, asal doa je dapat. Jangan kata, ya Allah, aku ni wali gamaknya. Asal doa je dapat. Asal dapat je doa. Kadang-kadang sebab Allah jemu dengan suara kau. Allah tu maha pemurah. Bagilah dekat dia. Nyampah tu. Kadang-kadang kita berdoa tak dapat-dapat. Apa pasal aku berdoa tak pernah dapat, lambat dapat? Sebab Allah suka dengan suara kita. Kalau aku bagi, engkau dah tak berdoa. Aku suka dengan kau merintih tu. Jadi sebab itu pandang baik dengan Allah. Allah akan memakbulkan doa kita. Masa yang betul, tempat yang betul, cara yang betul. Jadi kalau kita nak doa, kenapa saya berdoa? Tak dapat-dapat, lambat dapat. Engkau tu hamba, Allah tu Tuhan. Kalau engkau kata, ya Allah, aku nak benda ni. Sekarang siapa yang hamba? Engkau dah mengarah Tuhan. Sepatutnya kita tak boleh mengarah Tuhan. Bagi je lah, lambat benar bagi je pun. Maknanya kita pula Tuhan, Allah pula hamba. Kan dah terbalik tu. Jadi bila kita ni hamba, bila-bila Tuhan nak bagi, terpulang pada Allah. Pandang baik. Kata Allah, udu'uni astajib lakum. Engkau minta pada aku bagi pada engkau. Tak bagi sekarang, bagi di akhirat. Bagi, tetap bagi. Itu janji Allah. Itu dia. Ustaz, kadang-kadang hidup kita sememangnya untuk mencari keredaan Allah, ya. Itu yang pastinya, itu tujuan untuk kita hidup di muka bumi ini. Dan sememangnya kita tidak akan pernah terlepas daripada ujian, kerana itu adalah syarat untuk kita melalui kehidupan di muka bumi ini juga. Tapi kadang-kadang Ustaz, bagaimanakah cara-caranya untuk kita mendapat redha Allah ini dengan sepenuhnya? Ya. Nombor satu, kita kena pandang baik pada Allah. Apa yang Allah bagi tu, apa yang Allah uji kita tu, Allah nak bagi benda lain. Okay. Kita ni nak dapat anak tu, sakit dulu. Baru boleh dapat anak. Menjeriklah satu hospital, sakit, nak bersalin. Lepas-lepas sakit bersalin, Allah kurniakan anak pada kita. Ya Allah. Mana ada orang nak dapat anak tu, tiba-tiba je keluar. Pergi pasal malam, keluar baby. Abang dah bersalin. Senang menang. Kamu tak sakit ke? Tak terasa apa abang? Tiba-tiba je keluar. Mana ada? Nak dapat anak yang akan jadi zuriat kepada kita sampai kiamat tu, dimulakan dengan sakit, wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Sebab itu bila kita faham macam itu, Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah, akan senang kemudian. Inna ma'al usri yusra. Cuba tanya opah-opah, pakcik-pakcik kampung kita ni, tengok apa khabar sekarang ni kan, dengan kita ni. Cuba tengok, ada tak dia senang dulu? Susah. Oh, dulu mak lah makan nasi, ambil minyak, campur-campur dengan minyak goreng makan. Dulu, sekarang cuba tengok, anak 5 hebat anak dia. Bila balik beraya, 5 anak, 6 menantu. Macam mana Ustaz? 5 anak, seorang menikah 2, jadi 6 menantu dia. Allah, nak masuk ke rumah dia pun kena langkah kereta. Allah bagi senang. Makcik dah pergi umrah berapa kali? Dah 4, haji 2 kali. Siapa hantar? Anak-anak. Jadi sebab itu kena sabar. Kalau orang tak sanggup menghadapi kesusahan, dia tak akan berjaya. Kalau dia berjaya pun dia tak akan kuat. Sebab kejayaan dia datang dalam senang bergolek. Allah latih bagi susah supaya kita jadi kuat untuk masa akan datang. Itu yang pentingnya, untuk bersangka baik pada Allah, ya. Betul. Apabila kita ni kalau dah biasa senang-senang, kalau jatuh terduduk juga Ustaz, ya. Kalau dah biasa susah tu, kalau senang terjatuh balik, mungkinlah kita boleh bertahan di situ. Betul. Itu yang sebenarnya. Dalam masa sama Ustaz, macam mana sebenarnya kita nak mengawal nafsu kita? Sebagai manusia ni, sememangnya kita ni kerap kali kalah pada nafsu. Walaupun kita kata kita nak kembali ke jalan yang lurus, tiba-tiba ada juga yang terpesong, terlorong ke kanan, ke kiri. Macam orang sakit lah. Saya ni Ustaz sakit, macam-macam ujian. Akhirnya pergi hospital Selayang. Bila pergi hospital Selayang, berubat-ubat tak lega. Bila tak lega dengan doktor, pergi cari ni pula, jumpa Ustaz Kazim pula. Ustaz tolonglah jampi kat saya. Ustaz pun baca Quran. Jumpa Ustaz ni pula, dah minta dekat Ustaz Kazim, tak lega-lega pun. Nak ni minta dekat Ustaz pula. Ustaz tu kata memang tak lega lah makcik. Makcik minta dekat Ustaz, patut minta dekat Allah. Pun tak lega juga. Pergi baca Yasin, tak lega juga. Bila tak lega juga, datang kawan dia pula, aku ni som.
Berubat dengan cara doktor juga som. Berubat dengan ustaz juga som. Tapi kita, nampak tak panjang hantar dia. Tapi kita kena tengok juga. Kalau kamu nak menengok, aku ada tempat dia. Itu dah mula nak terpesong dah. Bila dia buat jalan yang betul, tak lega-lega, dia mari ujian. Kita kena tengok manusia ni rambut sama hitam, so mana tahu kan kau ada orang suka dengan kamu. Kalau kamu nak, aku boleh tunjukkan. Pergi menengok. Nengok. Bukan orang lain ni Helena oi. Yang buat kamu bukan orang lain oi. Dia ni rapat dengan kamu, rapat dengan aku. Nampak? Kita mula dah menuduh orang. Kita mula buruk sangka dengan orang. Ini dia terpesong tu. Sebab itu, dalam satu-satu ujian, kita mesti istiqamah. Ikut saja ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus je. Jangan duk kona. Allah Ta'ala ni, dia bagi aku susah ni, mungkin dia nak bagi rezeki kot lain. Tiba-tiba nak pergi kerja tu ada aksiden. Ada aksiden, gamaknya ini rezeki aku. Dia ambilnya nombor kereta aksiden tu. Dia bukan nolong orang dalam kereta tu. Yang orang dalam kereta tu tolong. Sabar. Ambil dalam perjalanan. Dia ambil nombor tu. Tu bukan rezeki bang. Siap buat kenduri pula. Bila kena tu, panggil tu imam datang. Tok Imam pun bacalah doa. Baca doa panjang pula tu, nasi biryani panjang ini. Kamu ni kenduri apa? So, nak jadi cerita tu Tok Imam. Saya pun tak niat nak tikam. Tiba-tiba kena. Tu yang buat kenduri kesyukuran ni. Balik rumah tu, Tok Imam jolok balik mulut dia, bagi muntah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak faham yang itu, ini dah rezeki saya ustaz. Kadang-kadang kita tengok orang yang mencuri. Orang yang mencuri ditangkap. Pandanglah baik. Mungkin dia dah tak ada duit sangat tu yang dia mencuri. Banyak kita dengar dalam benda komen macam itu. Mencuri tetap mencuri. Merompak tetap merompak. Tapi setengah orang dia kata, ustaz, baiklah sangka pada dia. Cuba dia curi barang awak. Mungkin dia ni nak beli susu anak gamaknya. Tak ada pula. Kena pada orang lain kita. Ada benda yang kita boleh baik sangka. Ada yang tak boleh baik sangka. Bila terang-terang dia buat salah, jangan baik sangka. Itu hukum. Di situ kadang-kadang manusia ni, dia kena ada baik sangka dua. Satu baik sangka dengan Allah, satu baik sangka dengan manusia. Habis kalau kita berhadapan dengan situasi macam tu, kita tak payah berbaik sangka pada manusia yang curi tu. Panggil dia. Kalau kata mencuri, kita tangkap lah setakat curi pensel 2B. Takkan nak report pula kan. Pensel 2B pun, anak dia nak sekolah. Kamu ni memang tak ada duit ke apa? Saya pun ada juga orang mencuri di sekolah saya. Curi tabung. Dia ambil lidi, bugam, duk jolok gitu kan. Tapi tiap-tiap hari menjoloknya. Mungkin dia susah agama. Susah apa isap dadah. Jadi masalah dia ialah, kita kena lihat kenapa awak buat. Kena kaji, kena teliti. Dalam keadaan tertentu, kalau dah memang bersalah, apa guna undang-undang? Apa guna peraturan kalau tidak dipatuhi? Undang-undang dicipta untuk menjaga, untuk dipatuhi. Bukan langgar je lah, kami pandang baik pada awak. Misalnya orang yang terlibat dengan kerja-kerja haram. Akak, kenapa akak jadi buat pelacuran? Akak beli susu untuk anak. Bila betul kau? Yelah, dia tak salah, kesian dekat dia. Jadi yang salah tetap kena salah. Tak boleh kita kata pula jangan buruk sangka pada dia. Selamatkan dia, tolong dia, bantu dia. Itulah tanggungjawab kita. Baik, itu dia hari ini, dan diharapkan perkongsian kami tadi dapat membantu kita menetapkan hati kita, meningkatkan keyakinan kita tentang ujian yang bakal kita lalui, dan sesungguhnya semua yang datang itu adalah ujian dari Allah, semuanya baik-baik. Itu dia, dan terima kasih kita ucapkan kepada penceramah hari ini, iaitu Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas, atas topik yang begitu menarik sekali, bersangka baik dengan Allah. Sungguhnya topik hari ini diharap dapat memuhasabahkan diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Ingat ya, sentiasa teruskan berdoa, kerana doa itu tidak ada hijabnya. Mungkin kalau tak dapat di dunia, kata Ustaz tadi, kita akan dapat manfaatnya di akhirat kelak, kerana janji Allah itu adalah pasti. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.
masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita akan bawakan kepada anda semua satu topik tentang lidah pendek atau tangtai. Untuk bercakap tentang topik ini, kita bersama dengan pakar kanak-kanak dan pakar laktasi IBCLC, Dr. Hairin Anisa Tajuddin. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, dan bercakap tentang tangtai ini Doktor, apa yang dimaksudkan dengan lidah pendek ataupun tangtai ini? Okey. Sebenarnya tangtai ni ramai orang tak tahu, not aware kan, belum ramai yang tahu tentang tangtai. Ramai yang kata lidah pendek. Dalam bahasa medikal dia adalah ankyloglossia. Okey, ini bermaksud ada tali dia bukan lidah tu pendek sampai tak boleh keluar kan, tapi dia ada tali. Contohnya macam kita ada ni, ada lidah, ada tali bawah dia. So tali tu dia adalah sejenis tisu yang sebenarnya kita panggil frenulum. Dalam bahasa medikal dia adalah frenulum. Dia adalah fiber yang terhasil dan tidak normal untuk kita. Sebab orang yang normal sepatutnya tidak ada tali ni. Jadi biasanya dia akan ada tali tu, dia akan mengganggu fungsi lidah tu sendiri. Sebab lidah ni kan dia macam tajam menusuk ke hati kan. Ya, dia tajam lagi daripada lidah ni organ sangat penting. Ya, macam ni. Ini type 1 ya. Ini type 2. Macam mana kita nak bezakan type 1, type 2 tu, itu Doktor? kita buat assessment lah. Kalau kat belakang sikit, attachment dekat atas tu, dekat bawah lidah tu kan, attachment dia bahagian atas kan tali kita sambungkan atas bawah. Atas bawah. Jadi kalau sambungan yang atas tu kita kat belakang sikit, type 2 3mm. Selepas 3mm tu type 3, maksudnya belakang lagi lah attachment dia tu. Jadi nampak lidah tu, nampak yang type 3 yang nombor 3 tu, yang belah kanan sekali. Dan kalau kita tengok tu macam seolah-olah lidah itu telah pun diikat Ya, diikat. untuk tidak membolehkan dia terlepas keluar untuk menuturkan pertuturan kata-kata. Dalam rawatan ini ada type 4 juga ya. Ada type 4, tak tunjuk gambar tapi Type ada 4. type 4. Type 4 tu dia lebih belakang lagi. Okey, dan kita nak tahu adakah rawatan ni perlu memotong Ni Doktor, type 4. ya. Kita ada Okey, type 4. type 4 macam tu. Bagaimana Ni gambar untuk rawatannya, saya lah. Doktor? Type 4 yang posterior tu, yang dia posterior tu maksudnya belakang. Yang attachment tu, selain daripada attachment di atas, dia ada attachment dekat lantai lidah. Kita panggil floor of the mouth kan. Dekat alveolar ridge tu dekat belakang gusi. So, dia attachment dekat belakang gusi tu kita panggil anterior. Kalau belakang lagi, dia attachment dekat tisu belakang, kita panggil posterior. Doktor, bukan ke lidah kita memang semua ada macam satu... Sebab ada parents dia kata macam dia ada, jadi dia ingat benda tu kalau pada anak dia normal. Sebenarnya benda ni tak normal. Okey. Dan hanya pada kanak-kanak ke, kalau kita tengok kan, ada setengah orang dewasa yang kita kata bila cara dia bertutur, suara dia tu tak macam orang biasa, dan orang kata itu lidah pendek. Itu sama konsep ke macam mana Doktor? Sebenarnya kalau ikutkan orang dewasa, sebenarnya dia tidak dirawat daripada kecil, tidak dikesan. Dan masalah tersebut boleh dirawat sebenarnya. Boleh daripada baby. Sebenarnya dia lidah pendek ni dia sebab dia ada tali kan. Dia ada banyak dia punya kategori dan juga bila kita buat assessment tu maksudnya kita buat pemeriksaan yang lebih jelas di mana lidah tu adakah ia tali tu panjang ataupun tali tu stretchable. Ada jenis yang stretchable, ada yang jenis yang pendek dan tight. So jadi bila kita buat assessment daripada baby sebenarnya, bukannya daripada dah besar kita tengok ada tangtai, macam ni kan saya buat assessment, lepas tu saya buat terus potong. Itulah assessment kita panggil, kita potong tu kita panggil nama frenotomy. Frenotomy tu ada kita panggil release tangtai lah, macam tu. Pakai laser Doktor, bukan gunting? Saya pakai diatomy. Dia ada banyak jenis. Ada yang doktor biasa-biasa dia pakai gunting. Dia gunting tu ada risiko bleeding lah. Kadang-kadang sikit bleeding. Kita kena compress macam kita cabut gigi tu. Kita compress kan. Macam tu je. Tapi kalau macam kes yang saya buat ni, saya guna diatomy di mana dia boleh stop bleeding immediately. Buat terus dia tak ada bleeding. Ada yang guna laser juga. Laser tu macam doktor yang pakar macam ENT, mungkin dia guna laser. Tapi tak beranilah, laser ni dangerous sikit kan. Saya tak pandai nak handle, mahal juga. Okey, dan doktor, dan kita nak tahu adakah masalah tangtai ini merupakan masalah genetik atau bagaimana? Okey, kita tak boleh cakap genetik melalui genetik, inheritance macam tu. Tapi kita boleh cakap kajian pada 2011 tu dia mengatakan ada kita family
ada familial punya story, macam history. Family history ni maksudnya ada dalam sejarah keluarga. So maksudnya dalam 21%. Doktor, So jadi ada parents yang ada dan anak ada, tapi dalam 21% sahajalah kes macam tu. Doktor, macam mana kita nak mula-mula kesan anak kita ni ada tangkai sebelum kita pergi ke doktor? Adakah daripada tangisan dia ke, cara dia menghisap susu ke? Bagaimana? Sebenarnya kalau daripada lahir, parents saya nak buat awareness ni supaya parents yang ada anak lahir je terus minta doktor check. Ada tangkai tak, sebab ia boleh dikesan sejak lahir apabila bayi tu mula start membuka mulut. Kita tengok baby tu dia tak, kita tengok dia punya lidah macam jadi W, dia tak betul-betul ke depan. Dia tak jelas macam ni U. Dia macam W ataupun daripada depan nampak W lah, daripada atas nampak M shape. So itu satu, first. Yang second, memang baby tu nampak tak julur keluar lidah dia dengan baik. Lepas tu menyusu ada problem. Menyusu mak dia asyik terlepas. Jadi itu orang cakap susu tak ada, anak tak cukup susu. Padahal sebenarnya bila kita tengok ada tangkai rupanya. Bila bagi botol okey pula, sebab penyusuan di botol tidak memerlukan tidak memerlukan lidah. Jadi hanya breastfeeding sahaja yang memerlukan penggunaan lidah untuk berfungsi, untuk menolak payudara ibu, macam gambar ni, jadi menolak payudara ibu. Jadi sebab tu dia ada bermasalah dengan breastfeeding, penyusuan susu ibu. Itu daripada segi penyusuan dan sebagainya. Kalaulah tidak dirawat semasa mungkin dalam umur bayi itu kurang daripada 3 bulan dan sebagainya, dibiarkan mungkin sampai 1-2 tahun, apakah akan ada kesan daripada segi pertuturan ataupun apa sahaja lain? Okey, kalau kita tidak merawat daripada awal, sebenarnya tangkai ni dia akan, lidah kita akan grow. By 5 years dia akan grow. Semua organ dalam badan kita akan grow. Jadi tidak semua tangkai akan mengalami masalah dengan pertuturan. Ya, tapi kalau kes yang serius macam type 1, dia mungkin ada masalah dengan delayed speech ataupun pertuturan yang bermasalah dengan sebutan yang jelas, seperti R, L, T, D, macam the, susah sikit. Kadang S pun ada masalah sebab dia tidak boleh mengangkat lidah dia ni, tersekat. Jadi perkembangan tu bukan terlalu delayed, tapi dia menyebut tu tidak jelas. Menyebut tu tak jelas. Jadi kita perasan kenapa budak ni sebut R, dia macam contohnya dia sebut rabbit kan, kita rabbit kan, ataupun lori dia jadi lori. Yes, pelat. So nak sebut R memang susah lah. Rabbit jadi yabbit, macam tu. So kita perasan, kita cuba buat, tak boleh juga. Ataupun ada perkataan-perkataan yang tu tak betul, jadi macam tu je. Sekesian nak kan. Kita nak tahu juga, adakah ada masalah daripada tangkai ini boleh mengakibatkan kepada masalah kesihatan lain ataupun bagaimana? Okey, kalau daripada baby, masalah yang paling kita takut bila dia tidak dapat menyusu dengan baik, akan berat dia akan tak naik. Okey, dan mak pun akan stres sebab mengalami nipple confusion, nipple crack, semua tu kan. So jadi itu masalah ibu dan masalah anak akan berlaku daripada peringkat awal. So kesan tu hanya bukan pada baby tapi pada ibu juga. Block ducts, ini yang saya sebagai lactation consultant akan menerima kes-kes yang macam ni lah. Block duct mastitis, abscess breast nanas, sebab tidak dikesan anak tu daripada awal mengalami tangkai, dan budak ni pun nyusu tak puas, tak cukup, jadi dia bagi susu formula, so fail breastfeeding. Itu first thing. Second thing, bila dia mula start membesar, nak makan, bila nak makan ada jenis yang tight, dia tak boleh nak sweep the food. Maksudnya swallowing tu problem sebab dia tak boleh nak bawa makanan tu ke dalam. Jadi nak dia menolak dengan lidah tu tak boleh. Nak menolak dengan lidah tu susah. Jadi bila dia nak menjulur susah. Jadi dia nak makan tu asyik terkeluar je. Mak dia ingat anak dia menolak makanan. Okey. Yang ketiga, bila dia ada gigi dia ada masalah dengan caries cepat, sebab bila lidah ni fungsi dia full range of movement. Range of movement ni maksudnya dia boleh sweep lateral, maksudnya kiri kanan. So apa tujuan lidah kita adalah bila kita nak sweep the food dekat gigi atas. So banyak budak-budak ni ada masalah caries di sebelah gigi yang tepi-tepi ni, geraham dia. So jadi masalah caries tu biasa. Dan doktor, rawatan ini
dia tak ada tempoh lah. Bukan saja macam baru lahir je boleh buat, lepas tu dah tak boleh buat. Ke setiap peringkat kita boleh je potong? Any age. Okay. Any age. Alright. Tapi kalau daripada awal tu lebih baik. Sebab tak perlukan apa kita panggil sedation. Sebab mudah sangat. Operation dia macam tadi few second je tap macam tu aja. Okey, lepas tu kita tak perlulah melalui fasa-fasa masalah kesukaran, dengan susu, masalah nak makan dan sebagainya. Penyusuan tu daripada awal kesan lebih baik. So saya minta sangat di luar sana mak-mak, ibu-ibu kan, doktor-doktor juga yang mana handle baby tolong check. Tolong check baby, ya, tolong check lidah baby kalau ada masalah dengan ni lah, especially yang masalah dengan breastfeeding lah. So yang tu yang penting sekali, kesan awal prevent from, maksudnya apa-apa problem yang selepas tu. Kalau dah besar nak buat operation kan susah kan. So tu je lah. Dan masalah tangkai ini juga secara tak langsung boleh memberi kesan psikologi kepada ibu dan juga kalau kanak-kanak tersebut dewasa apabila diejek kan. Betul. Itu juga kesan psikologi betul tu. Tapi jaranglah sebab lama-lama dia boleh improve dia punya speech tu. Cuma lambat sedikit. Lambat. Jadi ibu bapa kenalah cakna mengenai keadaan kesihatan anak anda, situasi anak anda, kena sentiasa pantau perkembangan anak anda supaya ia berada dalam keadaan normal. Itu yang pastinya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Dr. Hairin Anisa Tajuddin, merupakan pakar kanak-kanak dan juga pakar laktasi IBCLC atas perkongsian yang begitu menarik tangkai. Nampak macam simple je topik tu kan, nampak mudah tetapi sebenarnya banyak kita belajar kan. Betul. Okay. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Lagu yang baru buat hidupku, kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku, engkau hidupku. Baik, minggu depan pada 15 hingga 17 Ogos 2023 akan diadakan satu persidangan dan pameran berkaitan keselamatan cyber yang akan mengumpulkan lebih daripada 5,000 profesional keselamatan cyber community untuk meneroka teknologi, trend dan juga inovasi keselamatan cyber, dan ia akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dan untuk mengatakan topik yang menarik ini mengenai komisen ini, pastinya kita bersama dengan Encik Nazim Abdul Rahman, merupakan pengarah eksekutif
Erosi Exhibition Sendirian Berhad untuk memperkatakan mengenai Cyber DSA 2023. Selamat datang Cik Nazim. Terima kasih ucapkan. Dan mungkin Cik Nazim boleh langsung ataupun terus mengulas mengenai gambaran keseluruhan mengenai Cyber DSA 2023. Baik, terima kasih. Secara singkatan, Cyber DSA ini adalah Cyber Digital Services Defence and Security Asia. Ia adalah satu persidangan dan pameran yang akan diadakan dari 15 ke 17 Ogos di KL Kuala Lumpur Convention Center minggu depan lah. Jadi secara ringkasnya ialah satu persidangan dan pameran yang akan mengumpulkan lebih 100 syarikat pempamer dari dalam dan luar negara, lebih 500 delegasi conference, lebih dari 50 penceramah kita telah kumpulkan. Begitu juga kita anticipate untuk mendapat lebih kurang dari 5,000, lebih 5,000 pengunjung pameran ini. So jadi ini adalah satu acara yang akan memberi peluang kepada semua untuk melihat sendiri teknologi terkini, inovasi di dalam acara keselamatan cyber ni. Baik, kita nak tahu juga acara Cyber DSA ini bagaimana ia boleh menyumbang kepada pembangunan agenda keselamatan cyber global dan apa peluang yang akan peserta nikmati. Ya, secara umumnya ramai maklum ya, digital economy adalah sangat besar. Dari rujukan ya, sejumlah 363 bilion dolar Amerika yang melibatkan digital economy hanya di Asia Tenggara saja. Ini adalah unjuran untuk pencapaian pada tahun 2025. Jadi seharusnya bila melibatkan jumlah ekonomi yang besar sebegini, kesemua pihak termasuk kerajaan dan juga firma atau syarikat haruslah bersedia untuk memperkukuhkan sistem cyber masing-masing supaya kita tidak kita tidak dapat membiarkan penjenayah cyber sewenang-wenangnya untuk mencemari sistem cyber kita. Jadi inilah satu topik yang penting bagi bukan saja pihak kita tempatan, malah globally. Ya, so jadi platform seperti Cyber DSA ini memberi peluang kepada kita untuk berkolaborasi, bukan hanya semata-mata dengan agensi-agensi tempatan, malah juga maybe agensi-agensi dan negara-negara dari luar. Dan kita nak tahu juga Cik Nazim, siapa yang menjadi fokus untuk Cyber DSA 2023 ini? Okey, target kami ialah of course pemain-pemain industri. Kita juga mengharapkan para professionals, teknologis dari pihak perbankan. Ini yang penting sebab pihak perbankan sekarang ni banyak isu-isu berkenaan dengan financial threats ya. Jadi mereka ini pun adalah sasaran tumpuan kami untuk mendapatkan penyertaan mereka. Begitu juga dengan pejabat-pejabat kerajaan yang menggubal polisi. Serta para media, wartawan, akademia, juga maybe pelajar-pelajar yang ingin berkecimpung di dalam arena cyber ataupun IT ini ya. Mungkin program khusus untuk kaum wanita? Ya, sangat menarik sebab memang kita mempunyai satu program yang istimewa pada hari kedua, 16 hari bulan. Tema untuk program ini adalah Women in Digital Transformation, yang mana kita telah pun mendapat kita akan mendapat penyertaan daripada YB Teo Ni Ching sendiri untuk datang memberi ucap pertama. Bukan takat itu saja, malah kita juga telah menyebut lebih kurang 8 tokoh-tokoh wanita di dalam yang telah pun mencapai satu tahap yang tinggi lah di dalam arena cyber dan IT ini. So, jadi saya nak di sini saya nak menyebutlah semua yang berminat dan untuk menyokong acara agenda wanita ini untuk hadir. Jadi kita ada tema untuk untuk acara program ini, di mana kita galakkanlah sesiapa yang datang pada hari itu untuk memakai pakaian yang berwarna merah jambu ataupun pink dan hitam. So, jadi saya jemputlah semua untuk hadir sama memberi semangat kepada wanita-wanita yang ingin mencapai sesuatu di dalam acara keselamatan cyber ni. Ya. Itu dia, Mungkin Blackpink. Nazim boleh Blackpink. kongsikan kepada tetamu semua siapa yang bakal hadir. Tadi Encik Nazim ada katakan wanita-wanita telah berjaya dalam industri ini.
Ya, itu salah satu mereka yang telah berjaya di dalam arena cyber ni bagi pihak perempuan. Tetapi pada hari-hari lain kita pun ada program-program yang lain yang memberi impak lah. Contoh pada hari pertama kita akan mengadakan acara perasmian di mana acara perasmian akan dilangsungkan daripada pukul 9.30 sampai lebih kurang 10.30 dan dirasmikan oleh YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital Malaysia. Dan seterusnya juga kita ada membuat program-program yang lain yang kita panggil satellite programs lah. Contoh pada hari kedua kita ada ACDN, ASEAN Cyber Defence Network Working Group Meeting. Ini melibatkan Kementerian Pertahanan. Saya lupa cakap tadi, actually acara ini kita berkolaborasi bersama dengan Cyber Security Malaysia dan juga bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia. So together with them kita akan membuatkan program-program macam contoh cyber siaga, technical labs, hackathons, Cyber Security Malaysia Awards pada hari kedua. Begitu juga akan ada acara sampingan. Ini interesting. World Interpol Data Forensic Forum yang melibatkan lebih kurang lebih 150 penyertaan dari lebih dari 40 negara. So all this program ni akan probably contribute lah towards what they call this the success of the event. Dan kita nak tahu juga, adakah Cyber DSA 2023 ini turut terbuka kepada orang awam? Ya, tak secara terbuka in totality, tetapi kita membenarkan mereka yang berumur 16 ke atas. Dan juga of course kita mengharapkanlah penyertaan daripada golongan-golongan profesional, eksekutif, business leaders, managers dan sebagainya untuk turut sama hadir. Jadi saya welcome lah everyone who are keen in this cyber security industry to come forward lah to attend this event, because it will give you a lot of opportunity lah. Peluang-peluang yang baik. Okey, dan kita nak tahu juga mengenai harapan dan juga impak daripada program ini. Ya, harapan saya pertama sekali ada kelainan dalam acara ini. Bukan saja jemputan dalam negara, kita juga menyebut delegasi dari luar, delegasi dari serantau dari Asia Tenggara. Sudah lebih 15 actually delegasi jemputan, kita panggil ni cyber leaders, cyber security leaders, cyber defense untuk hadir sama pada acara inilah. Jadi acara ini akan diteruskan lagi untuk tahun akan datang juga, insya-Allah. Dan adakah mereka yang berminat perlu mendaftar dulu ataupun datang saja ke KL Convention Center pada 15 dan 18 hari bulan? Good question. Dua cara. Pertama sekali, seeloknya lah register dulu. Register melalui sesawang kami, cyberdsa.com. Pada hari ini saja pun kita dah lebih 3,500 orang yang telah pun register dari lebih dari 30 negara. Lagi satu cara ialah of course boleh hadir terus pada hari 15 ke 17 nanti, terus daftar di kaunter yang akan disediakan. Jadi sangat mudah lah jadi. Baiklah, itu saja masa yang dapat kita kongsikan kepada anda semua. Dan kalau anda berminat dalam dunia cyber security ini, pastikan anda hadir ke Pusat Convention Kuala Lumpur pada 15 hingga 17 Ogos atau pergi saja ke laman sesawang mereka iaitu cyberdsa.com. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Encik Nazim Abdul Rahman, merupakan pengarah eksekutif Erosi Exhibition Sendirian Berhad, atas masa dan juga kesempatan yang ada untuk kita berkongsi dalam Apa Khabar Malaysia. Satu topik yang begitu menarik sekali. Sebenarnya banyak topik-topik dan perkongsian yang begitu menarik kita telah pun kongsikan daripada awal rancangan sehinggalah ke waktu ini, dan kita harap mendapat memberikan manfaat kepada anda dalam mengharungi kehidupan seharian. Dan kalau nak pergi ke exhibition tu, sekali lagi kita beritahu 15 hingga 17 Ogos di Pusat Convention Kuala Lumpur. Baiklah, saya Helena Pahlavi, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat mengundi kepada 6 negeri ini. Bye-bye.